Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung lagi bicara tentang babun ma jaa fil waqtil awal minal fadli. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu yang pertama daripada kelebihannya. Kita ada membaca 3 hadis Nabi dalam bab ini. Yang ketiga, saya nak sebut yang ketiga, an Abi Amru Asy-Syaibani anna rajulan qala li Ibn Mas'ud ayyul amal afdal, qala sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah ala mawaqitiha, qultu wa ma za ya Rasulullah, qala wa birrul walidain, qultu wa ma za ya Rasulullah, qala jihad fi sabilillah. Hadisun hasanun sahihun. Daripada Abi Amru bin Asy-Syaibani bahawasanya seorang laki-laki berkata ia bagi Ibnu Mas'ud, apakah amal yang lebih afdal? Katanya, telah aku tanya daripadanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya, amalan yang paling afdal ialah pertama, sembahyang atas waktunya, iaitu atas awal waktunya. Kataku, dan apakah ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Sabdanya, dan berbakti kedua ibu bapa. Dan kataku lagi, apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, perang fi sabilillah. Kita sedang membahas hadis ini, termasuk terus kepada masalah yang ke-75, amal-amal yang afdal dan hadisnya. Ya saudaraku, pada masalah ini ada beberapa amal yang afdal telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Hadisnya demikian ini bunyi, an Abi Amru Asy-Syaibani anna rajulan qala li Ibn Mas'ud ayyul amal afdal. Ini hadis yang saya baca tadi diserahkan semula. Diriwayatkan daripada Abi Amru Asy-Syaibani bahawasanya seorang laki-laki telah berkata ia bagi Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, apakah amal yang lebih afdal? Khabarkan kepada aku supaya aku dapat amal akan dia. Qala, maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah tanya dulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang kamu tanya ini. Sudahlah aku tanyanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tanyaku itu. Faqala as-salah ala mawaqitiha, maka maksudnya bermula amal yang afdal
itu ialah sembahyang di awal waktu. Tak ada lagi amalan yang paling afdal dalam syariat Islam ini kecuali sembahyang 5 waktu di awal waktunya. Itu yang paling afdal sekali. Kemudian qultu wa madza ya Rasulullah, kataku lagi, dan apa pula yang afdal lagi ya Rasulullah daripada sembahyang itu? Qal, maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa birrul walidain. Bermula amal yang paling afdal kemudian daripada sembahyang di awal waktunya itu ialah berbuat bakti akan kedua ibu bapa. Dah siap urusan sembahyang fi awqatiha di awal waktunya. Ini termasuklah yang bertali mali dengan sembahyang itu, iaitu pertamanya sembahyang sunat rawatibnya jangan ditinggal, sebab 10 rakaat daripada sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu itu dihukumkan sebagai sunnatun muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut, sikit lagi sampai kepada wajib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Itu 10 rakaat kena buat untuk dapatkan fadilat sembahyang di awal waktunya itu. Bahkan sembahyang rawatib ini walaupun cuma 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, sembahyang rawatib isya 2 rakaat selepas isya, walaupun 2 rakaat selepas isya dia lebih afdal daripada 20 rakaat sembahyang sunat tarawih. Sekejap lagi kita nak jumpa bulan Ramadan. Ada orang dia tak buat sembahyang ba'diyah isya itu, tapi dia tunggu sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat tarawih. Rugilah. Yang besar dia tinggal, yang sikit dia ambil. Ada hidangan makan penuh dengan berbagai-bagai lauk pauk yang sedap-sedap, dia tinggal. Dia makan hidangan lauk sambal belacan dengan tumis daun bucu ubi. Itu lebih kurang macam itulah. Baik, yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Dah siap urusan sembahyang yang wajib dan yang sunat yang mengiringi sembahyang fardu itu, barulah turun kepada amal soleh yang kedua, iaitu berjihad atau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu wa madza ya Rasulullah, kataku lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Urusan sembahyang dah siap, urusan birrul walidain dah siap, apa lagi yang aku nak buat ya Rasulullah? Ini yang ketiga, wal jihad fi sabilillah. Jawabnya, dan bermula amal yang afdal kemudian daripada birrul walidain ialah perang fi sabilillah, atau seumpama perang fi sabilillah bahkan lebih besar lagi makna ialah memerangi hawa nafsu. Sebab perang pada sabilillah itu ialah jihadul asghar, sementara perang berjihad melawan hawa nafsu itu ialah jihadul akbar. Rasulullah pernah kembali dari satu perangan bersama dengan sahabat. Bila dah sampai hampir sampai ke Madinah, Nabi menyebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sekarang ini sedang kembali daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Sahabat terkejutlah, ada lagi peperangan ke Rasulullah selepas ini? Ada. Bahkan peperangan itu, jihad itu adalah lebih besar, iaitu jihad memerangi hawa nafsu. Orang nak istiqamah sembahyang di awal waktu, dia kena berjuang, berjihad melawan hawa nafsu, baru dia boleh buat sembahyang di awal waktu. Orang yang nak buat birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa, terlebih dahulu dia kena jihad, berperang dengan hawa nafsunya, baru dia boleh buat
bir walidain. Jadi yang ketiga itu ialah jihad melawan hawa nafsu. Luas habis. Kata Abi Isa, bermula ini hadis adalah hadis yang hasan, lagi hadis yang sahih. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari beberapa tempat dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Imam dan dalam kitab Kitabul Bir Wasillah, kitab kebaikan dan hubungan silaturahmi, di dalam sahihnya. Semua hadis ni sangat kuat. Imam Bukhari ambil dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim ambil hadis ni masuk dalam Sahih Muslim. Habis. Masalah 76 awal waktu sembahyang dan kelebihannya. Ini diulas balik satu persatu hadis yang ketiga tadi, iaitu amalan yang paling afdal ialah as-salah fi awqatiha, awal waktu sembahyang dan kelebihannya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, telah berkata Imam Asy-Syafi'i, dan bermula waktu yang pertama daripada sembahyang ialah yang lebih afdal, iaitu waktu yang mula-mula dipangkal daripada sembahyang, iaitu waktu yang mula-mula dipangkal daripada segala waktu, itulah yang lebih afdal. Dan setengah daripada barang yang menunjukkan atas afdal pangkal waktu itu atas akhirnya ialah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memilih waktu yang afdal, waktu yang dipangkal itu. Maka tiada mereka itu memilih melainkan ialah yang lebih afdal, dan tidak ada mereka itu meninggalkan yang lebih baik, dan adalah mereka itu sembahyang di awal waktu. Hadis yang lepas dahulu ada ditunjukkan tentang bagaimana mengenal waktu afdal ini. Sebab di situ ada 7 jenis waktu dalam sembahyang. Ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bighairi karah. Jawaz tidak ada makruh, jawaz yang ada makruh, waktu idrak, macam-macam lagi. Tapi ni yang pertama ni, nak mengenal waktu afdal itu macam mana? Adapun cara nak mengenal waktu afdal itu, pertama sekali waktu afdal itu ada pada tiap-tiap sembahyang. Kelima-lima waktu sembahyang itu ada waktu afdalnya, iaitu waktu dipangkalnya. Dan untuk mengenalnya ialah daripada pangkal waktu dan dibahagikan kepada 3/16 daripada keseluruhan waktu itu mengikut kiraan ilmu falaqah. Dapatlah kita nanti waktu afdal. Contohnya macam sembahyang fardu zuhur, dia ada 3 jam 20 minit. Maka jadikanlah untuk mudah dikira, jadikan minit menjadi 200 minit. 200 minit itu dibahagikan kepada 16, kemudian didarab dengan 3, maka dapat jawab saja, iaitu kira-kira 34 minit kalau tak silap saya lah. Itulah dia 34 minit itu waktu yang paling afdal untuk sembahyang fardu zuhur. Kalau sembahyang fardu isyak lamalah, sebab dia waktunya itu panjang, lebih kurang 9 jam atau 540 minit. Bagi dengan 16 darab dengan 3, maka dapatlah dia lebih kurang 2 jam. Waktu 2 jam itu adalah waktu yang afdal untuk sembahyang fardu isyak. Lebih-lebih lagi kalau kita berada majlis macam ini, tek jam dah bunyi, tapi penceramah tu buat je sampai 1 jam lebihnya. Orang belakang dah gelisah dah, apa ustaz tak ganti-ganti ni. Walaupun 1 jam lebihnya selepas daripada iqamah sembahyang, masih lagi di dalam waktu afdal, sebab dia 2 jam. Tapi kalau sembahyang fardu maghrib, bahayalah.
Sebab dia cuma 1 jam 15 minit ya, 1 jam suku, atau kira-kira 75 minit. 75 minit dibahagi dengan 16 darab dengan 3, maka dapatlah lebih kurang 14 minit. 14 minit itulah waktu afdal untuk sembahyang fardu maghrib. Itu sebab kalau nak sembahyang fardu maghrib, kalau nak sembahyang qabliyah fardu maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat, maka buatlah yang wajib sahaja. Jangan dipanjangkan sembahyang qabliyah maghrib. Buatlah secara ringkas untuk dapat fadilah ghairu muakkadah. Lepas itu segeralah iqamah. Lebih kurang 10 minit selepas daripada masuk waktu, disitulah ada azan, dan disitulah kita qabliyah 10 minit. Masuk waktu yang ke-11, minit yang ke-11 dah iqamah dah. Waktu 12 sembahyang dah berjalan. Dapat waktu fadilah. Cumanya kalau waktu bulan Ramadan lah, puasa jamaah, berbuka puasa, itu kita kebiasaan orang Melayu, orang Jawa lebih kurang saja, tak ada beza. Bukan kata 14 minit, tapi 30 minit, 40 minit baru siap buka. Dia ada 3 pasar. Pasar pertama makan buah dulu, korma dengan air. Habis masuk pasar yang kedua, nasi biryani kambing golek. Pasar yang ketiga, rokok-rokok. Siap rokok-rokok, baru Allahu Akbar, 40 minit sudah berlaku, habis waktu fadilah. Yang ada waktu makruh. Allahu Akbar. Ada pula pandai orang cakap, tak apa Ustaz, yang sunat kita tak dapat, yang wajib kita dapat. Bukankah buka itu wajib, kata dia. Takkan ambil 40 minit pula baru sempurna yang wajib. Madalah tuan-tuan, supaya yang wajib lepas, yang waktu fadilat itu pun dapat. Habis. Baik, dalil tentang waktu fadilah ini sebenarnya diambil oleh Nabi, dipilih oleh Nabi, oleh Abu Bakar dan oleh Sayyidina Umar. Mereka sentiasa mendirikan kelima-lima sembahyang itu pada waktu fadilat ini, pada awal waktu. Habis tentang waktu fadilat. Kemudian yang kedua dalam hadis tadi ialah masalah bir walidain, masalah berbakti kepada dua ibu bapa dan kelebihannya. Ya saudaraku, berbuat bakti kepada kedua ibu bapa itu amatlah besar kelebihannya. Dengan kerana itulah disuruh syarak amat berbakti gitu, supaya betul-betul berbakti kedua ibu bapa. Disuruh oleh syarak supaya kita anak-anak ni benar-benar ambil bahagian ini, berbakti kepada dua ibu bapa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya berkapit. Nama Allah itu berkapit dengan bir walidain. Allahu Akbar. Nama Allah itu dikapit, digandingkan dengan bir walidain. Okey. Dengan berbakti kepada dua ibu bapa, seperti dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Ayat 32 surah Isra. Dan telah menghukum oleh Tuhan engkau dengan bahawa tiada menyembah sekalian kamu melainkan akan Dia. Allah perintahkan, Allah wajib supaya engkau menyembah Dia, supaya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada perintah sembah Allah, maka dikapit dengan perintah bir walidain, dan berbakti sekalian kamu dengan dua ibu bapa kamu sebagai kebaktian. Maknanya perintah Allah, hukum berbakti kepada dua ibu bapa adalah wajib. Dia bukan satu benda yang sunat-sunat, dia bahkan wajib. Baik, digandingkan perintah menyembah Allah diganding dengan perintah bir walidain. Maka dengarlah firman Allah itu, betapa kelebihan
dan berat suruh Allah Ta'ala berbakti kepada dua ibu bapa. Pertamanya, disuruhnya sembah akan dia. Kemudian daripada sempurna menyembahnya dan ibadat dengan dia, maka berbaktilah dengan dua ibu bapa akan sebagai kebaktian yang sebenar. Nama bakti, benar-benar punya nama bakti. Macam tu. Maka tiadalah lebih berat hukum Allah sebagai hukumnya menyuruh berbuat bakti kepada dua ibu bapa, kerana dengan ibu bapa lah sebab bagi kurnia Tuhan, kurnia tuah Allah Ta'ala ke atas anaknya. Dengan sebab kedua ibu bapa lah kita ada macam tu. Kalau tak ada dua ibu bapa kita, tak adanya kita. Entahlah kalau anak buluh betung, bapa dia buluh betung, itu lain lah kan cerita Piramli. Anak buluh betung tak ada bapa, itu tak menjadilah. Kita kalau tak ada bapa, siapalah kita? Tak ada ibu, siapalah kita? Maka dengan sebab itu wajib birrul walidain itu, iaitu dengan peliharanya dari kecil, dengan menanggung dua ibu bapa itu beberapa susah dan sengsara. Membesarkan kita, kedua ibu bapa ini terpaksa menanggung susah payah dan derita. Istimewa pula ibu, maka jadilah berbakti kepada keduanya itu sebesar-besar pahala dikurniai oleh Allah. Teringat saya ada satu permintaan daripada sahabat kita tentang seorang anak yang infak hartanya ataupun wakaf hartanya kepada kedua ibu bapa. Adakah si anak ni dapat pahala? Sebab dia dah serahkan pahalanya itu untuk mak dan bapa. Dia matematik dalam persoalan infak ni tak macam matematik di sekolah lah. Bila ada 10 biji kuih, serah 10 biji kuih pada orang, melepeh kita tak dapat makan. Tapi matematik syar'i dalam bab infak ini dia berbeza. Pertama, Allah sebut ya, apa-apa saja yang kau infak fi sabilillah, dia seumpama sebiji benih. Daripada sebiji benih itu tumbuh 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu, setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Bila setiap tangkai ada 100 biji, 7 tangkai sudah menjadi 700 biji. Dan kemudian yudha'aflah, kemudian diganda-gandakan lagi pahalanya. Itu falsafah ataupun dengan konsep infak fi sabilillah. Sama ada infak itu kepada orang lain, kepada orang miskin, ataupun kepada ibu bapa kita, walaupun dalam bentuk wakaf untuk ibu bapa kita, tetaplah kita akan dapat gandaan pahala itu. Dan begitu juga kedua ibu bapa kita tetaplah akan dapat pahala, selagi mana wakaf yang kita tujukan kepada kedua ibu bapa kita itu dimanfaatkan oleh orang awam, oleh orang ramai. Kita akan dapat pahala tanpa mengurung sedikit pun pahala. Begitu juga kedua ibu bapa juga mendapat pahala tanpa kurang sedikit pun. Itu matematik dalam infak fi sabilillah. Walaupun kita dah berikan kepada orang lain atau kepada kedua ibu bapa, bahagian kita tetap dapat tanpa kurang sedikit pun. Sebab seelok-eloknya apa juga infak fi sabilillah yang kita lakukan, hatta kita masukkan dalam tabung masjid sekalipun, jangan lupa sedekah untuk ibu dan bapa. Untuk ibu dan bapa, untuk ibu dan bapa. Dia akan dapat, dan kita juga akan dapat tanpa kurang sedikit pun. Macam itu. Wallahu a'lam.
78. Berbakti dua ibu bapa dan kaifiatnya, kaedahnya, cara dia macam mana nak berbakti kepada kedua ibu bapa ini. Ya saudaraku, adalah kaifiat berbakti dengan dua ibu bapa itu tiadalah apa payahnya. Tak ada benda yang payahnya nak berbakti kepada dua ibu bapa ni, iaitu dengar dan ikut kehendaknya. Dengar dan ikut kehendaknya. Tentulah kedua ibu bapa itu berkehendak kepada kita supaya kita berbuat baik. Tapi kalau kedua ibu bapa kita berkehendak supaya kita berbuat mungkar, khalik ataupun mungkar kepada khalik, derhaka kepada Allah, itu tak adalah boleh kita ikut. Tapi yang dikatakan di sini ialah ikut kehendak kedua ibu bapa, sebab kedua ibu bapa itu tentulah berkehendak kita berbuat baik, yang tiada menyalahi syarak. Kalau kehendak ibu bapa itu menyalahi syarak, tak perlulah nak kita ikut. Dia ada anak dara, lawa-lawa dua orang anak dara. Apa kata si mak, kata si bapa, tak usahlah pakai tudung, pakai t-shirt okeylah. Dulu mak kamu masa muda-muda, masa abah ambil macam ni, tak apa, pergi keluar, pergi telah intan, pakai t-shirt je. Nampaklah beruntungnya, Bukit Tempurungnya, Lembah Beringinnya. Itu tak wajib diikutlah. Anak tak wajib ikut perintah mak dan bapa supaya pakai seksi maxi macam itu. Bahkan wajib dia tutup auratnya. Itu sebab di situ sudah menyalahi syarak. Dan perbuat apa-apa yang menyungkakan keduanya. Buat saja apa yang menyungkakan kedua ibu bapa kita ini. Belajarlah kita supaya dapat menyungkakan hati kedua ibu bapa. Itu dikatakan bir walidain. Jangan sampai ibu mak bapak tunggu depan pintu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, telefon tidak, khabar tidak, balik pun tidak. Rindu mak dengan anak-anak, rindu bapa dengan anak-anak, anak-anak tak ada telefon. Sekali bapa telefon, minta maaf bah, sibuk bah. Allah, sakitnya hati. Bukan sakit macam mana, remuknya hati mak bapak ni. Sibuk bah nak jawab telefon. Nanti telefon lagi bah ya. Kalau macam itulah anak, tak payah telefon tak apa, tak payah balik pun tak apa. Itu sikap mak dan bapak macam itulah. Jadilah anak itu sebagai anak derhaka pada kedua ibu bapa. Jaga-jaga anak-anak, jangan sampai derhaka kepada dua ibu bapa. Walaupun kedua ibu bapa itu sudah meninggal dunia, ada anak-anak yang masih hidup, dia tidak derhaka kepada kedua ibu bapa. Tiba-tiba bila ibu dan bapanya sudah meninggal dunia, si anak ini tiba-tiba jadi derhaka kepada mak dan bapanya. Macam manakah cara penderhakaan itu? Lupa nak mendoakan mak dan bapa. Lepas sembahyang, dia doa untuk diri dia, untuk isteri dia, untuk anak-anaknya. Lupa nak doa untuk mak dan bapa yang sudah meninggal itu. Maka jadilah anak ini sebagai anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Na'udzubillah. Siapalah kita kalau tak ada ibu dan bapa? Sebelum doa untuk kita, doa dulu untuk bapa. Ataupun sebaik-baik doa yang untuk kita, teruslah sambung dengan kedua ibu bapa kita. Dalam Al-Quran Allah tunjuk doa untuk kita, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosa-dosa aku dan dosa kedua ibu bapaku. Bukan susah sangat nak doa. Tiba-tiba lupa, anak yang hidup ni lupa nak doa kepada ibu bapa ni. Sedangkan ibu bapa mungkin sedang diazab oleh Allah di dalam alam barzah. Mana kita tahu? Doakanlah untuk dia. Lupa doa untuk bapa, jadilah anak itu derhaka. Na'udzubillah.
Apabila dilarangnya sesuatu, maka tinggalkan dan jangan diperbuat. Tetapi jika disuruhnya mengerjakan sesuatu yang haram seperti berjudi atau mencuri atau jangan sembahyang, atau dilarangnya memperbuat sebarang yang disuruh seperti berjudi atau jangan sembahyang, atau dilarangnya memperbuat sebarang yang disuruh syarak, maka yang demikian itu haram pula menurut katanya, bahkan turut sebarang yang tiada ditegah oleh syarak. Dia punya kata kuncinya, ikutlah kehendak mak dan bapa segala mana kehendak mak bapa itu tidak bertentangan dengan syarak. Kalau sudah bertentang dengan syarak, tak wajib ikutlah. Macam tu. Dan mahulah pelihara dua ibu bapa itu, ditolong kerjanya, disukakan hatinya, imma sama ada memberi nafkahnya atau memberikan atau memeliharakan rumah tangganya, atau membawakan makan minumnya dan memelihara sakit demamnya, dan jikalau kafir keduanya itu sekalipun. Masya Allah, kedua ibu bapa kita masih non muslim, kita sudah muslim, jaga kebaktian, jaga dia punya kebaikan, kebajikan kedua ibu bapa, jaga makan minumnya, sakit peningnya. Jangan mentang-mentang kita dah beriman, mak minta maaf lah mak tak nak beriman, aku tinggalkan mak. Sakit ke pening ke apa, langsung tak jenguk mak, itu dilarang oleh syarak. Hatta kedua ibu bapa itu masih kafir sekalipun. Dan jika sudah tua keduanya, apatah lagi apabila kedua ibu bapanya sudah tua, sudah uzur, sudah terbaring, nak bangun sendiri tak mampu, berak dan kencing di tempat itu. Itu barulah tahu nilai anak tu di mana tempatnya. Itulah dia, baru kita tahu kita ni di mana bila berdepan dengan kedua ibu bapa yang terbaring, berak, kencing, makan, minum di situ. Ada anak nak bergaduh, anak ramai, bapa seorang, mak seorang, terlantar macam tu, anak-anak bergaduh, engkau lah. Habis. Na'udzubillah. Maka jangan malas dan jemu daripada memeliharanya oleh tuanya dan tiada kuasanya, bahkan tanggung akan keduanya, dan jikalau banyak rungut rangatnya dan suruh syarahnya sekalipun. Walaupun si mak si bapa yang sudah terlantar itu banyak rungutnya, banyak syarahnya, ngomengnya banyak, jangan diambil peduli. Busuk abadai busuk. Jangan sekali. Jangan sekali. Walaupun banyak rungut rangatnya dan depanilah dengan dada yang terbuka. Maka jangan sekali-kali masamkan muka dan tak suka akan suruhnya itu, sehingga jangan berkata, busuknya tai bapak. Jangan. Isyaratkan miang dan panas keluh kesah atau suruhnya dan rungut-rungutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika sehabis tua di sisi engkau, dah sehabis tua dah mak bapak tu di sisi engkau,
yakni di dalam pemeliharaan engkau salah seorangnya atau kedua-duanya, ibu dan bapa itu, maka janganlah engkau kata atau bahasa Arab bahasa kita atau okey, keduanya dengan kerana keluh kesah kamu memeliharanya, atau rungut-rungutnya, atau busuk hancingnya dan taiknya. Dan jangan engkau tengking herdik akan keduanya, dan hendaklah katakan, yakni bercakap kamu dengan keduanya akan cakap yang mulia-mulia dan manis-manis, yang mengambil hatinya dan menyenangkan nafasnya, hingga sukacita ia dengan kau, hingga dia redha dengan kau sebagai seorang anak. Kalau dia tak redha, apa nak jadi kita? Bukankah kita sudah menjadi anak derhaka kepada kedua ibu bapa, menyebabkan ibu bapa kita tak redha? Walaupun tengkingnya, rumut rangatnya, sarah-sarih itu banyak sangat daripada kedua ibu bapa ni, jangan dibantah, jangan dilawan. Tunduk patuh sebagai anak. Itu saya kata, barulah dapat kita nilai siapa kita yang sebenarnya bila kedua ibu bapa kita dah begitu keadaannya. Selagi tak berdepan dengan benda itu, kita masih merasakan kita ni hebat, kita ni okey, kita ni soleh. Tapi bila ada depan dengan ibu yang bertelantar macam itu, barulah kita dapat nilai soleh ke salah kita ni. Na'udzubillah. Nantilah insya-Allah di dalam babul bir al-waslah, nantilah kita akan sampai kepada bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Beberapa banyak masalah yang akan datang. Masalah 79, sikit lagi ya, masalah yang akhir, perang fi sabilillah. Ini yang ketiga. Bila dah selesai urusan bir walidain yang kedua, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Barulah turun kepada yang ketiga, iaitu jihad fi sabilillah. Macam mana syarahnya? Ya saudaraku, pada hadis dalam masalah 75 menyebutkan amal yang afdal kemudian daripada berbakti dua ibu bapa itu ialah perang sabilillah. Maka kenyataan afdalnya itu dapatlah kita faham daripada beberapa riwayat hadis. Setengah daripadanya kata orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ajarkan hamba akan amal yang menyamai pahala perang fi sabilillah, supaya hamba amal akan dia." Perang dah tak ada, tapi sahabat ni minta ajarkan satu amalan yang pahalanya menyamai perang fi sabilillah. Kita sekarang fi sabilillah, perang fi sabilillah tak ada. Apakah dia amalan yang menyamai perang fi sabilillah itu, supaya kita dapat amal dengan dia? Maka apalah amal yang setimbang, setara dengan pahala perang fi sabilillah? Jawabnya sallallahu alaihi wasallam, tiada terkuasakan oleh kamu sekalian memperbuatnya. Maka sampai 3 kali berturut-turut sahabat meminta tunjuk dan ajarkan. Maka jawab Rasulullah, tiada kamu semua teramal akan dia. Sahabat tanya, apa yang setanding dengan perang fisabilillah? Tak ada benda yang kamu boleh buat yang setanding dengan perang fisabilillah. Sampai 3 kali sahabat ni minta pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkhabar dan diajarnya, sabdanya, bermula umpama pahala orang yang perang fi sabilillah saumpama pahala orang yang berjaga malam dengan berbuat ibadat sepanjang malam, dan siangnya puasa dengan tiada lemah dan letih daripada sembahyang dan puasa, dan beribadat daripada waktu melangkah tangannya pergi perang sampai ia pulang. Dan selama itulah engkau siang malangnya
dengan tiada tidur dan berhenti daripada beramal, maka itulah setimbang pahala perang fi sabilillah. Sepanjang-panjang malam qiyamul lail, sepanjang-panjang siang puasa sunat, tanpa rasa letih, rasa payah, rasa susah. Seperti mana tanpa rasa letih, tanpa rasa susah dan payah ketika perang fisabilillah. Itulah yang standing. Sepanjang malam beramal qiyamul lail, dan sepanjang siang berpuasa sunat. Itu sebab kata tak ada boleh mampunya kamu. Tapi sahabat ni batek juga kata. Batek. Ajarkan ya Rasulullah supaya kami dapat amal dengan dia. Maka dengan sabda itu, betapalah besar pahala perang fisabilillah dan betapa kelebihannya sehingga tiada siapa upaya memperbuat amalan lain yang setanding dengan pahala perang fisabilillah. Maka nantilah insya-Allah di dalam bab-bab bicara perang fisabilillah ada beberapa banyak masalah ini. Kita tunggu dalam perang fisabilillah. Di ataslah juzuk-juzuk yang di atas sajalah, dekat-dekat yang ke-18 ke-19 juzuk di atas tu atau sampai perang fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pindah kepada bab yang ke-14, babun ma jaa fis sahwi an waqti salatil asar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan lupa daripada waktu sembahyang asar. Sampai luput waktu asar, habis waktu asar tak sembahyang. Dulu pun dah ada orang macam tu. Sekarang apatah lagi. Sibuk bekerja untuk dunia sampai luput waktu asar. Sibuk main di padang bola sampai luput waktu asar. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan baca pada siri yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Dan kita tangguhkan majlis ini dengan istighfar kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.